dia kadang-kadang nak menyelesaikan hadis, nampak canggahkan hadis ni, dia dengan sebab sudut pandang tu, Nabi tengok tu gapo dia. Nabi kira tu alam mana dia tengok. Kita duduk kira alam ni, sedangkan dia tengok alam lain. Jadi nampaklah bercanggah hadis tu. Misalnya kan, dalam hadis ada sebut Dajjal ni dia tak boleh masuk dua tanah haram, tak boleh masuk. Dajjal tak boleh masuk Madinah, tak boleh, Mekah tak boleh, tanah haram tak boleh masuk. Kita tengok dalam hadis yang lain, Dajjal duduk tawaf Kaabah pula. Kaabah ni duduk mana? Tidak dalam tanah haram. No. Dajjal duduk tawaf Kaabah. Situ jadi pening lah. Ni penyelesaian hadis ni penting, benda-benda macam ni. Orang yang tidak faham, tidak mengaji dengan cara ni, dia selalu lagu mandi. Sehingga setengah-setengah orang kata salah satu je tak betul, kita kena tolak. Sebenarnya boleh pakai kedua. Hak kata tak boleh masuk dalam tanah haram tu zahir dia, tubuh dia, Dajjal itu. Hak kata masuk tu Nabi tengok tu, tengok bila Nabi tengok dah Dajjal tu tak ada lagi masa tu, tak tubik pun lagi. Hak tu jadi setengah-setengah orang keliru, dia kata Dajjal ni ada dah. Kalau tidak Nabi tengok lagu mana? Duk tawaf Kaabah tu. Jadi umur dia pelik lah, umur dia ni, berapa ribu tahun umur Dajjal ni. Timbul macam-macam lah. Faham yang bukan-bukan tu. Ini semua kerana tidak jelas dalam masalah hadis, tak faham masalah hadis. Hak Nabi tengok tadi, tengok mana? Tengok gapo? Kan dalam Isra Mi'raj tu dia naik, jumpa dengan Nabi Ibrahim, duduk tengok, jumpa dengan Nabi tu, Nabi ni. Kan mati dok kan? Mereka tu dikebumikan di bumi, apa yang nampak di atas tu, boleh kecek pula dengan Nabi Musa tu. Cerita Nabi Musa mati kan? Nabi Musa tu dikebumikan dekat Baitul Maqdis. Apa makna semua? Dia kita kena terima satu konsep alam mithal, baru selesai. Alam mithal. Hak dia tengok, dia jumpa, dia kecek sekali, itu alam mithal, bukan alam musyahadah. Alam ni banyak. Alam orang panggil ni alam ni banyak. Alam barzakh, alam dunia, alam mahsyar, alam jin. Ada banyak ni, sekeliling kita mana-mana ada. Satu alam jin, tapi kita tak nampak. Setengah-setengah orang tu tak ada jumpa pun, tak ada jumpa, pakai mati tak jumpa. Alam ada, kan tidak semesti bila ada di mana nampak. Hak nampak tu nampak lah. Hak nampak tu nampak lah. Gitu. Jadi alam misal ni lagu mana? Setiap benda ataupun makna, setiap benda ataupun makna. Benda ni lagu mana? Benda ni kita, semua tubuh kita. Dunia ni kan benda, kan besar gitu dunia ni. Ataupun makna ni lagu mana? Ilmu, kasih sayang, makna. Tak boleh nak tengok. Kasih sayang boleh tengok, kesan dia, hasil dia tu boleh tengok lah. Kasih sayang tu sendiri tak boleh. Ilmu boleh nampak, ilmu tak boleh nampak. Kalau duduk kecil tu kesan dia, hakikat dia, ia adalah suatu yang abstrak, maknawi. Benda-benda lagu ni di alam misal, Allah SWT buat rupa-rupa dia yang tertentu, dan ada maksud dia, ada maksud dia. Misalnya kita kata Sayyidina Umar mimpi dia minum susu banyak. Hak Nabi, hak lebih Nabi minum susu. Siapanya peluh ni tubik ni mengetik ni liar romo dia keluar. Nabi SAW takbirkan ilmu. Sayyidina Umar akan dapat ilmu Nabi, ilmu kenabian banyak sekali. Maknanya itu di alam misal. Di alam misal ilmu ini susu.
Ilmu sesuatu yang abstrak, tetapi di alam misal dia jadi benda, nampak macam benda. Ada kalanya di alam ni benda, di sana dia jadi mujarrad, maknanya abstrak di sana. Ada kalanya sebaliknya. Itu cerita alam misal ini. Kemudian kita kata alam misal dia ada asal ke pula. Panjanglah cerita. Inilah yang disabitkan oleh Syah Waliullah dalam Hujjatullahil Balighah, kitab dia di permulaan tu. Dia membuktikan alam misal ni memang sabit berdasarkan sunnah, berdasarkan Islam. Terima ni alam misal. Jadi orang Nabi tengok tadi, Dajjal ni bukan ada tak ada. Dajjal ni setengah-setengah orang kata jenis makhluk gapo tak tahu dah. Menakutkan, mata seputih dah. Padahal dia manusia, manusia. Sumpah juga Ya'juj dan Ma'juj, macam-macam cerita duduk sebar kan dah. Ada orang kata sejekal ya, Ya'juj Ma'juj ni sejekal. Wah, kalau sejekal pada sepak lah kita kata dah. Apa yang hebat gitu umur dia kan. Macam-macam. Ada yang kata lengor dia ni kan boleh buat selimut sebelah. Pas sebelah lagi dia boleh buat tikar, dia buat tidur. Macam-macam cerita dah. Padahal Ya'juj dan Ma'juj ni orang manusia. Supaya juga Dajjal manusia. Mana tak ada lagi. Macam mana Nabi tengok dia duduk tawaf dah tu. Lepas dia tawaf, Nabi Isa pun duduk tawaf. Nabi Isa kan tak ada dah. Kalau kita kata tak mati naik atas langit pun, mana tak ada di bumi lah. Kaabah tu duduk di bumi. Lagu mana dia duduk tawaf? Alam misal. Nabi tengok tu alam misal. Hak kata tak boleh masuk Mekah Madinah tu alam kenyataan, alam musyahadah, alam mata kepala ni. Kalau mata kepala ni ada suruhnya nampak belakang lah orang lain. Ni tidak nampak belakang, ke dia saja nampak. Dia saja nampak. Itu mana alam misal. Barulah selesai. Tidak ada percanggahan di antara dua hadis tu. Hak kata tak boleh masuk tu maksudnya alam musyahadah. Hak kata boleh masuk tu maksudnya hak kata duduk tawaf. Alam misal. Alam misal ni dia nak menggambarkan sesuatu, mengisyaratkan sesuatu, bukan saja-saja yang nampak gitu dah. Dia nak isyarat kepada orang hak serupa Dajjal tu ramai pergi Mekah duduk tawaf. Tu hak penipu dalam bab agama, menyesatkan orang ramai pergi ke sana. Boleh pergi, tidak terhalang. Tidak sebab kita kata kalau pergi cerah perut habis pokok ni dah. Tak ada cerah perut sesak jalan, tak ada molek-molek. Ya Abu Jahal dulu sesak kau. Tak ada. Tak boleh pergi. Dah tak boleh pergi. Kalau pergi boleh masuk, molek-molek tak ada gap orang habis. Orang kita yang lebih-lebih. Kalau masuk tak betul dah cerah perut. Kena hamba aku anjing lah. Ada anjing pula dia panjang anjing dah. Macam-macam cerita. Ni dongeng dalam agama. Yang sebenarnya tak ada. Jadi hak dia nampak tu, dia nak menggambarkan kepada kita Dajjal kecil. Kau serupa dengan dia kerja dia. Kalau kita tengok dalam sejarah dia banyak dah. Banyak. Apa ni guru nanak tu kan. Orang Sikh agak suci lah, manusia suci tu guru dia, Nabi dia. Mungkin tahu lah. Sedangkan dia tak, orang anggap dia tu sebagai Nabi, jadi agama dah pula. Mana boleh Nabi selepas Nabi kita tak ada dah. Tapi dia pernah dalam sejarah mungkin tahu lah. Sebab tu rupa dia bukan rupa macam ulama Islam gitu, janggut dengan serban kan. Rupa dia banyak terpengaruh dengan Islam. Guru Nana pergi. Lepas tu Khomeini pergi juga. Khomeini pergi. Syekh Nadwi sekali pergi. Syekh Nadwi sekali. Dia doa. Dia doa, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Sekat tu dia doa. Syekh Nadwi ada dekat tu. Syekh Nadwi pun tambah, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Betul. Cuba tengok. Orang yang molek pun ada sekali, orang tak molek pun ada. Setiap masa lagu tu ada. Dan dia boleh jadi terkeliru orang, tertipu dalam bab agama. Itulah yang dikatakan Dajjal. Orang Nabi tengok, nampak tadi, itu gambaran dia. Bukan makna Dajjal hak sengerti tu. Tapi hak dia nampak tu macam Dajjal sengerti lah. Itu alam misal, lagu lain maksud dia. Barulah selesai. Kalau tidak,
Empat sungai mengalir dalam dunia ni. Punca dia nya, hulu dia duduk dalam syurga. Sudah kejap dah. Sungai ni sudah. Sungai Pura. Padahal orang naik kapal terbang mentah. Tahu lah punca dia mana. Sampai gitu boleh lah kata dah. Tak tahu punca. Dia ni tak tahu. Sungai ni tu punca dia nya, hulu dia di Uganda. So, orang tahu. Orang boleh pergi dengan kapal terbang, dengan helikopter, dengan macam-macam tak boleh pergi. Tahu macam mana dalam hadis tu kata punca dia dalam surga. Mari daripada dalam surga. Sebab itulah orang yang kadang-kadang anti hadis ni dia tak faham. Dia tak faham sani penyelesaian dia. Dia kata mengaku. Tak ada. Terbukti benda ni semua dalam bumi ni juga. Tak ada kena-mengena dengan dalam surga. Dia mengaku. Dia tak terima. Dia sebab tu kata dia tengok ni bukti. Benda-benda gini. Sedangkan hak Nabi SAW tengok tu ialah di alam mithal. Dia nak rayaknya sebagaimana dalam dunia sungai ni jadi punca kemakmuran bumi, jadi subur tanah, jadi gitu gini. Diperlukan dalam dunia. Dalam syurga pun ada juga lagu tu. Gitu maksudnya. Kolam Al-Kautsar, sungai ke apa tu apa, dia lagu tu juga. Mana peranan dia tu lebih kurang gitu. Cuma tu dalam syurga. Hak ni sini. Ada ulama mengatakan nak bayar punca ni keperluan manusia dalam syurga dengan dalam dunia lebih kurang sama, walaupun sifat dia tu tidak sama. Sifat dia tu, keistimewaan dia, comel dia apa tidak sama, tapi asas dia tu sama. Jadi sebab itu Nabi SAW kata begitu. Bagi ulama yang mengatakan hak dia tengok tu dia alam mithal, sampai cerita hak dia tengok tu dia alam mithal, mana semuanya mari daripada Allah SWT, rahmat Allah SWT di bumi ni. Sungai dia hak orang maklum kepada orang Arab di sekitar tu. Bukan mana hak tu saja sungai dalam dunia ni, tapi di mana-mana pun sungai ke sifat dia lah. Kalau sampai dulu terutamanya ketika bandar kenderaan ni susah, kereta lembu je ada. Sebab tu bandar-bandar di tepi sungai. Semua tengok mana-mana. Ya, Kota Baru ni apa yang jadi bandar? Dia sungai besar. Senang orang nak pergi meniaga berdagang, nak bawa barang-barang. Sebab tu dia panggil hulu hilir. Orang hilir ni bandar, orang hulu tu darat. Orang darat dia menandan-nandan, dia awak pergi hilir kan, sungai kan, ikut arus, mudah sapa, tidak penat nak pergi. Jadilah bandar situ. Cuma kalau kita perhati sungai mana pun memang gitu dulu. Mana-mana pun gitu. Kecuali sampai kemudian ni, setelah kemudahan pengangkutan kenderaan macam-macam berbagai ada ni, barulah ada bandar di kawasan-kawasan lain, kawasan pergunungan ko, kawasan bukit ko ada. Dulu kalau kata bandar Ali Ili, sungai, kawasan sungai, mana-mana pun tengok dah lagu tu. Jadi maknanya keperluan manusia di dalam syurga pun begitu juga. Manusia sangat tertarik hati kalau tidak ada keperluan sebuah zaman itu pun. Memang punca kemakmuran di mana-mana pun, punca kesukaan kepada manusia sungai, terutamanya kepada orang Arab. Kepada orang Arab. Jadi benda-benda gini kan, kalau kita selesaikan, boleh selesai. Cumanya kita tengok dari sudut pandang ulama hadis lah, barulah selesai. Kalau tidak, susah. Banyak kali kena tolak, bercanggah dengan kenyataan macam-macam akan jadinya bercanggah dengan kenyataan.